Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa bihamdika khair wa barakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Murusi kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada malam ini. Dan saya pertama kali mohon maaf kerana kemudian kita pernah suku. Saya dah usaha untuk sampai pukul 6 tu, alhamdulillah saya dah sampai di Queen Street. Dia 1.4 km lagi. Ingat 5 minit boleh sampai. Rupanya 60 minit. Benar pukul 7 saya sampai di sini. Alhamdulillah, ala kulli hal, itulah kehidupan kita di dunia lah. Mengingatkan kita bahawasanya kehidupan di akhirat di pada mahsyar tu lebih teruk lah. Kalau bila kita duduk dalam jam tu, biasanya kita akan, paling tidak kita akan menyempah lah. Apa ni, tutup jalan dan sebagainya. Jadi sumpah menyempah tu tak ke mana. Baik kita baca Quran, baik kita selawat. Jadi itulah kehidupan kita, sunnah ataupun fitrah kehidupan kita di dunia ini. Ada masa kita rancang, kita boleh capai. Ada masa kita rancang, Allah SWT letakkan constraint atau halangan di hadapan untuk menguji kita. Adakah kita dalam keadaan itu kita melatah, kita ialah tidak ingat kepada Allah SWT. Di pada malam ini insya-Allah kita sambung ayat yang baru ni, yang kita dah baca baru ni. Ayat ke sambung. Ayat ke-21 surah Muhammad. Ada lebih kurang muka setengah hari untuk kita habis insya-Allah. Dalam 3 minggu lagi boleh habis satu surah. Di ayat 21 ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Orang-orang yang beriman sentiasa bercakap-cakap, sentiasa sembang sama-sama mereka, bertanya kan, bilakah akan turun surah? Langkah baiknya turun satu surah. Maknanya satu surah yang baru, wahyu yang baru untuk mereka belajar. Kalau kita belajar bahasa Arab, ayat ini diguna yaqul dengan present tense. Present tense menunjukkan, kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il mudhari' atau present tense ni membawa makna al-hal wal mustaqbal. Membawa makna al-istimrar, continuously. Mereka sentiasa bertanya bila jumpa Nabi, bila nak turun surah baru, bila nak turun ayat baru. Bukan sekadar bertanya, sebab sifat para sahabat Nabi SAW ini, bila turun satu surah, bila turun satu ayat, bila turun satu wahyu, mereka akan pertama kali memahami apa kehendak ayat tersebut. Dan yang kedua, mereka akan cuba mengamalkan kehendak ayat itu. Sebab itulah Sayyid Qutb rahimahullah dalam buku dia Petunjuk Sepanjang Jalan, dia mengatakan generasi para sahabat ni digelar sebagai Jilun Quraniyun Farid. The unique Quranic generation. Generasi Quran yang unik. Sebab apa? Sebab adanya antara lain ciri ilmu, ciri faham dan ciri amal. Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu Nabi SAW. Dia ini merupakan juga antara sahabat yang ada pandangan dalam ilmu tafsir. Ada satu kitab yang kita sebahkan kepada dia, nama dia Tanwirul Miqbas. Dia ni, Ibn Abbas sifat dia, bila dia dapat dia belajar satu ilmu, satu ayat daripada Nabi SAW, dia akan faham, dia akan amalkan dulu ayat tadi sebelum dia berpindah kepada
ayat yang baru. Ini sifat atau ciri para sahabat. Sebab itulah Nabi SAW memuji para sahabat baginda dengan baginda mengatakan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seumpama bintang-bintang di langit. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seumpama bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Sekiranya kamu ikut dengan salah seorang daripada mereka, nescaya kamu akan mendapat hidayah. Kamu akan mendapat petunjuk, akan mendapat panduan bagaimana untuk hidup di atas dunia ini. Saya bawa satu kisah. Seorang sahabat nama dia Mus'ab bin Umair. Jadi kalau kita dah familiar dengan kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni asal dia orang mana? Asal orang mana dia? Perak. Orang Johor. Asal dia orang Madinah. Kau orang Mekah? Mekah. Dia orang Mekah. Sifat, kalau kita baca sirah atau sejarah Mus'ab bin Umair ni, kitab-kitab sejarah para sahabat menyebutkan antara ciri dia adalah kana a'tar ahli Makkah. Dia ni kalau minyak wangi yang paling mahal, dialah pemuda yang pakai minyak wangi pada zaman itu, pada zaman di Mekah, pada zaman jahiliyah. Kalau kita zaman sekarang pun minyak wangi yang paling, perfume yang paling mahal. Sikit berapa dolar kan? Apa yang pakai mahal? One drop. Minyak atar lah. Minyak atar tu kalau siapa yang pergi ke buat haji kan, ada sampai beratus-ratus riyal, sampai beribu-ribu riyal. Kan? So nak cerita Mus'ab bin Umair ni, minyak atar paling mahal yang dihasilkan di Mekah, dialah yang pakai minyak atar. Kana a'tar ahli Makkah, orang yang paling wangi di kalangan pemuda-pemuda Mekah. Kerana apa? Kerana dia ni daripada kalangan golongan yang kaya. Latar belakang mak ayah dia parent dia kaya. Nak cerita ringkasnya, bila mana Mus'ab bin Umair menerima dakwah atau risalah Islam, menerima dakwah Nabi SAW bersama dengan Nabi, perubahan yang berlaku di sudut paradigm dia, cara dia melihat dunia. Akhir sekali, cerita saya boleh tengoklah, boleh baca balik. Akhir sekali bila dia meninggal dunia, apa yang berlaku? Kain kafan untuk tutup tubuh dia tak cukup elok. Tarik nak tudung kaki, terbuka muka. Tarik nak tudung, nak kelubungkan muka, terbuka bahagian kaki. Mana harta dia? Mana kemewahan dia? Mana kesenangan dia? Yang dulunya dia merupakan antara orang yang paling mewah di Mekah. Yang mana dia bagi? Kalau kita boleh faham secara tersirat, dikorbankan ke jalan Allah SWT. Sehingga Nabi, ada satu ketika Nabi sedih bila berada di Madinah. Dia ni antara orang pertama, the first ambassador to be sent to Madinah. Muqri' disebut sebagai Muqri' al-Madinah. Orang yang mengajar, guru pertama mengajar Quran, mengajar wahyu di Madinah. Kita ingat lagi kan? Muqri' al-Madinah. Bila Nabi terkenang balik kisah dia sebelum dia masuk Islam, Nabi sedih. Tengok keadaan dia sekarang. Dia tolak kehidupan ataupun kemewahan dunia. Kenapa? Kerana dia nak mengejar pahala yang besar di hari akhirat. Kenapa? Kerana keyakinan tadi lah. Dah yakin aku ni hidup atas dunia cukup 50 tahun, 60 tahun, that's it. Kemudian akan berpindah ke alam yang berikut. So sifat keimanan yang sungguh-sungguh yang sejati ada dalam diri Mus'ab bin Umair. Sehingga dia ambil dunia itu sekadar saja. Dan dia menjadikan akhirat sebagai tumpuan utama. Saya selalu bagi contoh duit lah. Kita dalam kehidupan dunia kita ni, pada kita lah, pada paradigm, pada pemikiran kita, duit merupakan segala-galanya. Tak ada duit, tak boleh datang sini. Betul kan? Tak ada duit, tak boleh nak mengaji, tak boleh nak makan, tak boleh nak dan sebagainya. So pada saya kita perlu tengok duit itu sebagai satu bentuk pinjaman daripada Allah SWT. Bukan hak kita, bukan milik kita. Duit yang ada dalam bank, dalam kekayaan yang ada dalam diri kita, di rumah kita dan sebagainya, bukan hak milik kita. Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita sekejap, buat sementara. Buktinya bila kita mati, kita tak bawa masuk dalam kubur.
Kalau hak milik kita, kita akan angkut, punggah semua masuk dalam kubur. Ini tidak, kita akan tinggalkan kepada anak isteri kita, cucu kita dan sebagainya, waris kita. Maknanya bukti yang jelas itu bukan hak milik kita. So bila kita faham harta, kekayaan, duit ini bukan hak milik kita, apa yang perlu kita buat dengan duit ini? Kita perlu mencari sebanyak mungkin pahala melalui kekayaan, kemewahan yang kita ada. So, kalau kita ada duit sekian banyak, kita dermakan, kita infakkan ke jalan Allah SWT. Sebab yang tu confirm milik kita. Kalau kita sedekah RM1, confirm pahala tadi milik kita, masuk dalam inbox kita. Tak. Kita akan buka inbox tu di hari akhir. Tapi kalau kita tak infakkan, belum confirm milik kita. Kan? Mungkin kita bagi, kalau pergi kedai, bayar makan lunch, kita ambil beli lunch $8. Bukan milik kita, $8 kita bagi kepada pemilik kedai. Kan? Pergi kedai mana? Pergi ke elektronik, beli apa? Beli telefon ke, beli apa kan? Duit tadi daripada bank kita, daripada kad kita serah kepada pemilik kedai. So bukti kemewahan itu bukan milik kita. So bagaimana nak menjadikan duit tadi milik kita di akhirat? Dengan cara kita infakkan sebanyak mungkin di jalan Allah SWT. Sebab itu para sahabat dia faham dulu. And that was their paradigm. Dia faham dulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan sebahagian, separuh daripada harta dia di jalan Allah SWT. Saya pernah baca satu buku, satu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama India. Abdul Rahman bin Auf dia kata, kerana dia sedar akhirat itu lebih penting, dia memerdekakan tak salah hampir 30,000 orang hamba. 30,000 orang hamba dia merdeka dengan kekayaan. Kita tengok kita kehidupan kita atas dunia, kalau ada jutawan Muslim, apa yang dia buat dengan duit itu? Kan? Beli kelak bola. Kan? Nah, Arsenal mana Arsenal ni? Arsenal. Kan? Sebagai contoh lah. Kan? Jadi maknanya itu paradigm yang perlu kita bina dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa berada dalam landasan ataupun kehendak Nabi SAW. Okay, kembali pada ayat tadi, itu sifat atau paradigm para sahabat. Bila mereka jumpa Nabi, mereka akan tanya bila akan turun surah baru supaya kami nak belajar dan amalkan. Bila turun surah baru juga ataupun Quran itu sendiri, para sahabat ni yang dicirikan oleh Allah sebagai golongan mukmin, mereka ini disifatkan sebagai innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut saja nama Allah, hati mereka gerut, takut. Bila sebut nama Allah, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila diperdengarkan, dialunkan bacaan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum iman, bertambah iman mereka. Kita semakin kita baca Quran, kita kena cek lah, bertambah tak iman kita ataupun semakin kita rasa malas, boring ni. Tak. Tilawah kita, bacaan Quran kita, adakah semakin hari semakin bertambah? Hari ni 1 pipi, esok 1,5 pipi, lusanya selai, ataupun semakin berkurang? Nah, semakin hari daripada 1 helai jadi setengah helai jadi 1 ayat. Kemudian sebulan pula baru buka Al-Quran. Sebab tu cahaya ataupun kehebatan, the power of Quran itu tak masuk dalam hati kita. Sebab kita jarang buka Al-Quran, sehingga kita tidak boleh membezakan di antara kehebatan ayat Al-Quran Al-Karim itu yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Sahabat Nabi ini bila dibacakan ayat zadatuhum iman, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka menyerahkan segala urusan mereka, istilah kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang mukmin. Okey. Kontras tu ciri orang munafik. Okey, orang munafik bila ayat-ayat saya dalam poin kedua tu, ayat ilmi, mana ayat dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk announcement. Sebagai contoh, ayat menceritakan tentang iman ni sekian-sekian, orang-orang yang beriman, ciri-ciri macam-macam ni. So ayat dalam bentuk pengetahuan ataupun pemberitahuan itu, orang munafik ni dia tak kisah sangat. Dia tak kisah sangat. Maknanya dia boleh turun, dia boleh. Sehingga diceritakan dalam banyak kisah orang munafik di zaman Nabi SAW. Even mereka berada di barisan hadapan, di saf hadapan untuk belajar dengan Nabi SAW, untuk mendengarkan wahyu Al-Quran.
Tetapi sekiranya ayat-ayat berbentuk amali, berbentuk praktikal turun, dada mereka akan mula tak senang. Hati mereka akan mula berbolak-balik. Sebagai contoh, diceritakan dalam ayat ini, fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Bila mana diturunkan satu surah ataupun satu ayat yang jelas tentang hukum hakamnya, dan dinyatakan dalam surah tadi perintah untuk melaksanakan ataupun perintah untuk keluar berperang. Maknanya ayat ini berbentuk amali. Sebagai contoh, waqatilu fi sabilillah, dan keluarlah kamu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. So jiwa orang munafik ni dia mula rasa takut. Sebab apa? Sebab bila benda tu dalam tu arahan amali, arahan praktikal, benda tu mereka kena buat. Okey? Bila kena buat, bila kena implementkan arahan tadi, mereka mula rasa gelisah sebab mereka tak nak buat. Kalau ayat yang berbentuk ilmi, bentuk pengetahuan, mereka boleh anggap-anggap je. Ya, kami setuju, kami faham. Tapi bila disuruh untuk infak sebagai contoh, keluarkan sumbangan, berikan derma kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar berperang, maka mereka mula susah hati. Dan di sinilah Allah Taala menunjukkan kepada kita cara kita nak membezakan antara ciri orang beriman dengan ciri orang munafik. Banyak kali saya ditanya, boleh ke Ustaz kalau kita nak kata si fulan bin si fulan itu munafik? Boleh tak kita kata gitu? Di sudut dakwah ataupun di sudut adabnya, Quran tidak mengajar kita macam itulah. Contohnya memang kita nampak orang tu ada ciri-ciri munafik. Ya, tak boleh kita nak kata dia ni munafik ini setengah orang ialah menggunakan perkataan kafir kan kepada orang Islam tadi. Jadi Quran ajar kita menyatakan, kita sebutkan ciri-ciri beriman, ciri-ciri orang yang beriman, dan ciri-ciri orang yang munafik, juga ciri-ciri orang kafir. Hati ya, benda yang bersifat dalaman itu yang betul berlaku, yang betul dipegang, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam sejarah hidup Nabi SAW dan para sahabat, Nabi tidak pecahkan rahsia orang munafik ni, senarai orang munafik ni kepada semua orang sahabat. Ada 4-5 orang saja. Ya, Nabi bagi tahu, Nabi minta dia orang ni pegang rahsia. Okey, dia orang ni ini adalah golongan munafik. Antaranya yang kita tahu masyhur siapa dia? Huzaifah Ibnul Yaman kan. Ada 2-3 orang sahabat, saya tak ingat nama. Yang Nabi khususkan mereka ni pegang rahsia siapakah orang-orang munafik. Jadi sahabat bila ada di kalangan mereka yang meninggal, yang mati, dia akan tengoklah. Sebagai contoh ada sejarah Sayyidina Umar. Tengok Huzaifah ni pergi ke tak sembahyang jenazah. Kalau Huzaifah tak pergi, Umar takkan pergi. Kalau dia orang tu munafik. Masalah zaman Nabi, nifak mereka ni nifaqul kufri. Nifak ni ada 2, munafik ada 2. Kalau kita baca tafsir Ibn Katsir, tafsir moden, tafsir Ibn Ashur, dia kata nifak ni ada 2, nifaqul kufri dengan nifaqul iman. Zaman Nabi, golongan munafik Abdullah bin Ubay, apa lagi, ramai lagi geng-geng dia ni, grup-grup dia ni, ini termasuk dalam munafik yang disifatkan sebagai nifaqul kufri, nifak yang kufur. Sebab tu nifaqul kufri, Allah Ta'ala kata innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kalau neraka tu di bawah sekali tu, ya, kalau kita kata patah bawah sekali, tapi orang polis tak kena lah, dia jadi apa, kata tak baik pula. Di bawah sekali tu, the lowest point dalam neraka tu, siapa duduk? Al-munafiqin. Innal munafiqin, orang munafik fi darkil asfali minan nar, the lowest point dalam neraka orang munafik. Apa sebab? Dia ni dahlah kufur, ada pula dalam diri mereka itu sifat nifaq. Kekufuran duduk kat dalam, tapi zahir di luarnya pakai pakaian iman. Adapun dalam konteks orang Islam ni, orang mukmin ni, dia disebut sebagai nifaqul iman. So kalau ada ciri-ciri munafik disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik 3. Yang pertamanya, idza haddatha kadzaba. Bila dia bercakap, dia berbohong, kan, berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Bila dia berjanji, dia khianat ataupun dia mungkir janji.
Yang ketiga wa idza tumina khan. Bila diberi amanah dia khianat. So ini boleh apply sama ada dalam konteks orang Muslim ataupun orang mukmin. So kita boleh beza kat situ, maknanya orang beriman dia dah lepas kat situ. Kan? Maknanya dia bukan mereka yang berada di bawah dan lowest point dalam neraka jahanam. Sebab tu ulama menguraikan nifak ini satu benda yang sifat nifak sebab munafik ini satu benda yang very complex. Susah kita nak apa kita kata nak tentukan. Okay, so ciri orang nifak ini, orang yang munafik ini, bila disebut ayat tadi disuruh untuk keluar berperang, apa yang berlaku? Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alayhi minal maut fa'ula. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang munafik dan munafik dia memang duduk depan. Mengaji dengan Nabi, belajar dengan Nabi depan. So mereka Allah Taala jelaskan sifat mereka ini, ra'aital ladzina fi qulubihim, kamu akan tengok, kamu akan dapati, kamu akan dapat saksikan alladzina fi qulubihim marad, merujuk kepada orang munafik. Okey. Kita baca surah Al-Baqarah, Allah Taala guna istilah alladzina fi qulubihim marad, golongan yang di dalam hati mereka ada satu penyakit. Ada penyakit. Okey. Kalau dalam konteks kehidupan kita ni, kita tak boleh tengok. Zahirnya kita tak boleh tengok. Siapa yang kerja doktor tahu lah. Kita tak boleh tengok orang ni ada penyakit lah hati dia. Boleh nampak? Tak boleh nampak kan? Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala visualize, seolah Nabi boleh nampak orang munafik ni seolah-olah terpampang. Di dada dia tu ada penyakit. Maknanya seolah tertulis aku ada penyakit. Maknanya aku ni orang munafik. Sebagai contoh lah. Itu keistimewaan Nabi lah. Kamu akan nampak golongan munafik ni mereka akan tak senang duduk. Kan? Apa yang disifat kat sini, yang zuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Bila turun ayat perintah untuk berperang ni, mereka mula, kalau ayat ni sebut mereka akan melihat kepada kamu seumpama nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Disebut kat sini apa dia? Looking at you with a look of one overcome by death. Mata tu macam terbeliak, terkejut. Terkejut sebab apa? Terkejut sebab tak nak pergi berperang. Bagaimana orang duduk kat depan dengar pengajaran Nabi SAW, bila diberi arahan tak nak, sedangkan dia depan tadi. Itu ciri orang. Maka Allah Ta'ala sebut kat sini fa'aula lahum. Itulah ciri ataupun sifat orang munafik yang kita dah bincang dalam ayat sebelum ini. Antara lain juga poin ketiga itu, mereka menentang dan menjauhkan manusia daripada jihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan promote supaya tidak pergi berjihad. Mereka akan propagandakan supaya jangan pergi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali pada waktu perang yang panas tu, perang Tabuk kan. Ya, pada musim panas, kemudian pada waktu itu kebun-kebun tengah berbuah, tengah masak. Bayangkan kita kalau kita ada kebun berapa hektar. Maksud tu durian lah tengah masak, rambutan tengah ranum. Orang suruh pergi berjihad, pergi perang, pergi Palestin. Nak tinggal ni kan? Tinggal ni juta ni, 20 hektar ni kan? Juta ni. So itulah orang munafik ni, dia cari alasan. So pada waktu itu mereka promote, kenapa kita nak pergi perang? Ni siapa nak jaga kebun kita ni? Siapa nak tunggu durian untuh, kemudian nak jual kepada broker, kan, dengan buah-buahan yang lain. Kalau kita pergi sebulan, pergi perang dulu bukan 4-5 hari, sebulan 2 bulan baru balik, kan? So rugilah kita, kan? So dia mencucuk jarum-jarum hesitate lah, jangan nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. So, akhir sekali orang yang terpengaruh, mereka akan tinggal di Madinah, tak pergi berjuang bersama Nabi SAW. Kemudian ayat berikutnya, sepatutnya mereka ini, Allah Ta'ala kata ta'atun wa qaulun ma'ruf. Sepatutnya mereka ini dengar, mereka taat, dan mereka menyebut perkara yang baik, kan? Sebab bila turun ayat pergi berperang, sepatutnya mereka turut Nabi SAW.
Kalau kita baca tafsir ada perbezaan lah. Ada setengah mengatakan fa'aula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf. Maknanya lebih baik bagi mereka, lebih aula bagi mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami patuh. Ada setengah tafsir mengatakan fa'aula lahum bermakna apa dia? Ihlakan lahum. Maknanya binasa ataupun celaka bagi golongan munafik.